Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsikan tentang inovasi yang telah kami laksanakan, iaitu yang bertajuk Evolusi Pembangunan Template Analisis Fuzzy Delphi atau dikenali sebagai FDM V2.0. Okey, insyaAllah kita akan menerangkan secara terperinci agar para sahabat semua dapat memahami dan juga dapat mengetahui tentang evolusi pembangunan template analisis Fuzzy Delphi 2.0 atau dikenali sebagai FDM V2.0. Di sini kami mempunyai 4 ahli kumpulan, iaitu yang terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Ridwan Muhammad Jamil, Dr. Nurul Rabihah, Dr. Khairul Nuzul dan Dr. Syaubari. InsyaAllah saya akan menerangkan berkenaan kandungan yang nyatakan dalam paparan ini. Antara kandungan yang akan kami bentangkan ialah sejarah pembangunan template FDM V2.0, kronologi pembangunan template, buku Fuzzy Delphi, antara tesis kedoktoran menggunakan penggunaan template FDM V2.0 dalam mengakses data. Sekarang mari kita lihat kepada sejarah pembangunan template analisis. Ia telah dibangunkan pada tahun 2013 dan berasaskan kepada 3 syarat utama yang perlu dipatuhi bagi menentukan kesepakatan kumpulan pakar. Dan ia adalah bertujuan untuk menganalisis dapatan data berasaskan kepada kesepakatan kumpulan pakar dan diinovasi berdasarkan platform asas yang terdapat di dalam Microsoft Office iaitu Microsoft Excel, mampu menterjemahkan dapatan kesempatan kumpulan pakar tepat dan jitu berasaskan kepada skala 7 mata. Seperti yang kita ketahui, dalam kaedah Fuzzy Delphi terdapat pelbagai syarat. Dan syarat-syarat ini bergantung kepada keperluan kaedah Fuzzy Delphi itu sendiri. Dalam template ini, kami mengaplikasikan 3 syarat utama yang terdapat dalam kaedah Fuzzy Delphi. Yang pertama ialah nilai ambang, iaitu nilai threshold, peratusan kesepakatan kumpulan pakar dan skor fuzzy. Sekarang mari kita lihat kepada kronologi pembangunan template ini. Template ini telah dibangunkan oleh kami pada tahun 2013. Ia dikenali sebagai pembinaan asas template analisis Fuzzy Delphi. Manakala tahun 2016, kami namakan ia sebagai penamantapan asas template berasaskan skala 7 mata. Dan pada tahun 2017, evolusi penghasilan template analisis Fuzzy Delphi dikenali sebagai FDM V2.0 diperkenalkan. Namun begitu, terdapat banyak researcher dan juga para pelajar pasca siswaza menggunakan template telah kami bangunkan bermula daripada tahun 2013. Bagi menatijahkan keberkesanan penggunaan template ini, kami telah masukkan template ini ke dalam buku-buku yang telah dihasilkan oleh kami berkenaan dengan kaedah Fuzzy Delphi. Antaranya, bab dalam buku yang bertajuk Application of Fuzzy Delphi in Educational Research pada tahun 2013 serta buku pengenalan asas kaedah Fuzzy Delphi dalam pendidikan reka bentuk dan pembangunan cetakan pertama pada tahun 2014, cetakan kedua 2017 dan cetakan ketiga 2019. Seterusnya, kepelbagaian metodologi dalam pendidikan reka bentuk dan pembangunan, cetakan pertama September 2020 dan cetakan kedua pula adalah Oktober 2020. Bagi membuktikan dan menunjukkan bahawa template ini sangat berkesan, sangat baik untuk digunakan dan mampu untuk menghasilkan data yang jitu dan berempirikal, di sini kami nyatakan beberapa tesis kedoktoran yang menggunakan template ini. Di sini ada 12 orang para pelajar yang sekarang ini sudah bergelar doktor yang menggunakan template ini bagi menghasilkan kajian berimpak mereka. Ini juga antara pelajar yang telah terlibat di mana template ini mampu untuk mendapatkan data yang empirikal, yang jitu berasaskan kepada penggunaan skala 7 mata
dan akhirnya dinilai berasaskan syarat yang terdapat dalamnya, iaitu terdapat 3 syarat utama yang telah dipertegaskan tadi. Sekarang, mari kita lihat bagaimana penggunaan template analisis FDM V2.0 dalam menganalisis data. Okey. Okey, jika kita perhatikan, inilah template asas yang telah dibangunkan oleh pihak kami dan dah digunakan oleh kebanyakan kumpulan para pelajar dan juga para pendidik dalam menganalisis menggunakan kaedah Fuzzy Delphi. Okey, kita lihat ia telah dibangunkan oleh saya dan juga Dr. Nurul dan dibantu oleh Dr. Nurul Khairul Nuzul dan juga Dr. Syaubari. Dia mempunyai 9 langkah dalam perjalanan menganalisis data menggunakan template ini, iaitu langkah pertama melibatkan proses penentuan pakar, di mana bilangan pakar ini adalah bergantung kepada literatur yang telah dinyatakan oleh John and Twist, iaitu sebanyak 10 hingga 50 orang pakar, manakala Adler dan Ziegler pula menyatakan bahawa hanya 10 ke 15 orang pakar jika terdapat keseragaman yang tinggi dalam kalangan pakar. Maka di sini dapat keperluan bagi setiap pengkaji yang menggunakan template ini menentukan bilangan pakar yang diperlukan dalam kajian mereka. Langkah kedua pula ialah proses pemilihan linguistik bagi mengukur kajian dan contoh hubungan fuzzy scale dan Likert scale. Cadangan dalam skala 7 digunakan iaitu bagi memastikan bahawa dapatan itu lebih tinggi dan tinggi ketepatannya. Di sini, para pengkaji atau para penyelidik boleh menyesuaikan keperluan objektif kajian mereka berdasarkan kepada aras persetujuan, aras kesesuaian, aras kepentingan dan aras ketinggian. Seterusnya kita pergi kepada langkah 3. Langkah 3 ialah proses memasukkan nilai skala Likert ke ruangan item bagi setiap pakar. Okey. Di sini adalah ruangan yang boleh dimasukkan oleh para penyelidik dalam menentukan dalam memastikan proses penganalisan data berlaku. Okey, sekiranya kita lihat, langkah ketiga adalah langkah yang paling penting bagi memastikan dapatan dapat dijanakan berasaskan template yang telah dibangunkan ini. Langkah 3 ini akan mempunyai kaitan yang kuat dengan langkah keempat, iaitu proses mendapatkan nilai parameter fuzzy. Langkah kelima, menentukan nilai threshold. Langkah ke-6, bilangan pakar yang diperlukan. Langkah ke-7, proses menentukan peratusan kesepakatan item berasaskan pada pakar. Langkah ke-8, penilaian fuzzy. Dan langkah ke-9, proses table. Penjadualan dilakukan dan boleh digunakan untuk diinterpretasi melalui paper-paper atau kertas-kertas penyelidikan. Sekarang mari kita mula dengan langkah pertama. Langkah pertama, andaikan bahawa ini adalah Likert scale yang telah dipilih oleh kumpulan pakar, seramai 15 orang pakar. Kita masukkan, anda boleh lihat langkah ketiga dan langkah keempat sebelum saya memasukkan nilai. Sebelum saya masukkan nilai Likert scale pada langkah ketiga, untuk item 1 dan pakar 1, ia akan berubah menjadi langkah keempat pada item 1 dan pakar 1. Sekiranya saya masukkan ke semua nilai, nilai yang dipilih ini ke dalam item 1 sehingga item ke-5, automatik langkah 4 akan berfungsi. Langkah 4 akan berfungsi. Langkah keempat, langkah kelima juga akan berfungsi, di mana langkah kelima akan menjalankan proses pengiraan secara auto-generate bagi mendapatkan nilai threshold bagi setiap item berdasarkan 15 orang pakar. Manakala langkah ke-6 kita menetapkan jumlah bilangan pakar yang terlibat. Langkah ke-7, proses pengiraan syarat kedua iaitu peratusan keseluruhan pakar juga berlaku. Ini. Dan langkah ke-8 pula adalah proses menentukan syarat yang ketiga iaitu skor fuzzy. Kita boleh lihat nilai skor fuzzy di bawah ni.
bagi setiap item, dan langkah ke-9, langkah inilah yang paling terbaik di mana kita akan copy ataupun kita akan salin table ini dan diletakkan dalam tesis ataupun kertas tinjau kita. Lihat, langkah ke-9, table ini dia akan menunjukkan nilai threshold, perasaan kesempatan pakar, skor fuzzy, kesepakatan pakar sama ada pakar menerima atau tidak, dan juga di sini juga kita dapat melihat bahawa ada elemen yang telah ditolak kerana tidak menepati syarat. Kalau kita lihat di sini, item 1, 2, 3, 4 dan 5, hanya item 2 sahaja ditolak, di mana nilai perasaan kesempatan pakar adalah berada bawah daripada nilai 70% yang telah ditetapkan oleh syarat. Itulah kuat dan juga ketatnya proses pemilihan, penetapan, proses penginterpretasian dalam kaedah Fuzzy-Levy berasaskan kepada 3 syarat utama ini. Okey, bagi penentuan ranking, kita hanya perlu menyalin nilai skor fuzzy, copy, dan kita kena pastekan link di elemen diterima. Okey, kita paste link. So, proses ranking akan berlaku. Bagi elemen yang ditolak, kita hanya perlu mengosongkannya. Bagi elemen yang ditolak, kita perlu mengosongkannya. Okay. So, kita akan nampak ranking yang telah terhasil. Mudah kan menggunakan template analisis FDN V2.0 yang telah kami bangunkan ini bermula daripada tahun 2013. Dan kebanyakan proses penganalisaan adalah berasaskan kepada template yang telah kami bangunkan ini pada tahun 2013 dan ia boleh didapati secara percuma melalui buku yang telah diterbitkan oleh kami pada tahun 2020 iaitu Kepelbagaian Metodologi dalam Pendidikan Reka Bentuk dan Pembangunan, di mana terdapat QR code situ bagi mereka yang memiliki buku tersebut untuk memiliki template ini. So, selamat mencuba, semoga ia bermanfaat, semoga kita dapat membantu ummah, membantu negara dalam menjadikan negara kita negara yang terbilang, cemerlang dan gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.